Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah taala. Masih lagi kita boleh untuk mendengar serba sedikit daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ataupun berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwarisi oleh para ulama-nya berkaitan dengan ilmu fiqh pada petang ini, iaitu zakat. Baik, zakat ni banyaklah. Zakat ni secara umumnya banyak. Ada zakat harta, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, perniagaan, ada zakat ternakan dan sebagainya. Tapi yang kita khususkan pada petang ini hanya bahas berkaitan dengan zakat fitrah. Dan teks kita, rujukan kita yang utamanya, kita akan menggunakan berdasarkan huraian zakat fitrah itu berdasarkan daripada kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar. Ia salah satu syarah daripada matan Abi Syuja'. Dan kitab ini terkenal dibaca di peringkat-peringkat pondok ataupun pesantren. Cumanya kitab ni tidak masyhur ataupun tidak terkenal dibaca di pondok Malaysia ni. Kebanyakannya guna Fathul Qarib, syarah matan Abi Syuja'. Kalau Kifayatul Akhyar ni jarang. Tapi kalau kat Indonesia tu banyaklah. Kalau kita kat Malaysia ni, syarah Abi Syuja'-nya dua terkenal, tu Fathul Qarib, yang pertama, yang kedua ni Al-Iqna' pun syarah matan Abi Syuja' juga, cuma dia lebih tebal. Kalau ikut turutan tiga ni, Fathul Qarib ialah yang paling nipis sekali. Kemudian diikuti Kifayatul Akhyar dan diikuti Al-Iqna'. Kifayatul Akhyar salah satu kelebihan kitab, salah satu kitab yang perlu dipelajari kerana dia ada kelebihan tersendiri. Antaranya dia mengutarakan dalil-dalil dalam fiqh. Setiap daripada apa yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja', dia nyatakan dalil secara ringkas, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Itu moleklah untuk kita hafal dalil tersebut. Dia macam Syekh Qadir Mandili rahimahullah apabila menulis kitab Anak Kunci Syurga, setiap hukum dan juga masalah didatangkan dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita akan kita akan huraikan, dan saya sudah beri nota ringkas berkenaan dengan isi kandungan Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar berkaitan dengan zakat fitrah. Maka kita insya-Allah taala akan membahaskan sedikit sebanyak berkaitan dengan zakat fitrah pada petang ini. Jadi zakat fitrah, nota saya dah bagi dalam grup. Jadi selepas ni kalau siapa yang nak nota boleh PM tepi kita lah. Tu telefon ke ataupun page ni sendiri ke dan sebagainya. Nota ringkas saja. Jadi pertama kita akan bahas berkaitan dengan nama zakat fitrah ni dipanggil. Jadi dalam kitab Kifayatul Akhyar kita ni, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
telah menyatakan bahawasanya zakat fitrah ni dia ada dua panggilan. Jadi kita Malaysia ni zakat fitrah. Zakat fitrah ada dua panggilan. Tu zakat fitrah tu panggilan dah. Tu. Nak kata zakat fitrah ni dia ada dua panggilan sebenarnya. Pertamanya dia panggil zakatul fitri. Zakatul al-fitri. Sebab apa dia panggil zakatul fitri? Sebabnya ialah wajib bayar zakat tersebut dengan sebab fitr. Fitr tu berbuka puasa. Jadi berbuka puasa ni, bila yang kita buka puasa tu, yang wajib kata yang zakat fitrah ni, iaitu kalau ikutkan yang waktu wajib yang akan datang kita akan sebut ialah pada berbuka di akhir hari lah. Sebenarnya berbuka di sini banyak hari. Hari pertama berbuka, hari kedua berbuka. Sebab itu kita boleh bayar zakat ni pada awal Ramadan lagi. Nanti kita akan bahas waktu-waktu dalam membayar zakat. Antaranya waktu yang harus iaitu start daripada 1 Ramadan sampai 29 ataupun 30 Ramadan. Jadi itu dinamakan zakatul fitri. Panggilan yang pertama ni tak masyhur lah di Malaysia. Orang tak panggil zakat fitr. Zakat fitr tak ada. Kita panggil zakat fitrah. Jadi nama yang keduanya ialah zakatul fitrati. Zakat fitrah. Fitrah sebab apa? Sebab al-fitrah tu maknanya al-khilqah. Khilqah ni makna ciptaan badan kita ni lah. Ya, sebab itulah zakat fitrah ni dia panggil zakatul badan. Zakat badan dia panggil. Zakat apa? Zakat badan. Sebab dia berasal pada fitrah. Fitrah yang bermakna al-khilqah. Khilqah ni ciptaan. Jadi nisbah pada kita ciptaannya ialah zakatul badan lah. Zakat badan. Sebab apa dia panggil zakatul fitrah ni zakat badan? Sebabnya ialah zakat ni, zakat fitrah ni, dia menyucikan jiwa. Dia menyucikan jiwa. Dalam kitab Arab dia panggil tuzaki an-nafs ay tutahhiruha, menyucikan jiwa dan juga mengembangkan dan menyuburkan amalannya. Asal ada orang ketuk. Ya. Takut. Pusing. Ke kawan ni duk main. Tak apalah. Itu pertama, zakat menyucikan jiwa dan mengembangkan serta menyuburkan amalannya. Betul dah. Siaran apa? Iklan. Sampai kita Okey, seterusnya kita kata zakatul fitrah. Kerana apa? Kerana dia mengembangkan, menyucikan jiwa. Dan yang keduanya ialah dia itu menyuburkan, mengembangkan amalan seseorang. Kalau ikut amalan ni umum lah. Tapi kalau nisbah, kalau zakat fitrah ni amalan dari sudut harta, jadi menyuburkan harta lah. Jadi dia tidak akan bertambah miskin, bahkan bertambah amalannya dan bertambah dari sudut keberkatan harta. Jadi dalil yang kedua itu panggilan. Yang kedua ialah kenapa diwajibkan zakat fitrah? Kerana ada dalil daripada hadis Nabi SAW. Kalau kitab Kifatul Akhyar, dia buat mari daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma, ani ibni Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, ada cerita menarik daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kerana ada dalil daripada dia lah berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan cerai bini. Kalau bab munakahat tu, kalau nanti kita belajar idahul bab, tuhfatul tulab syarah idahul bab tu, ada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yang mana Ibnu Umar menceraikan isterinya pada waktu haid ke lagu mana tak silap. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh rujuk semula. Tu adalah nanti kita baca tuhfatul tulab. Jadi Ibnu Umar kata, dia kata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat al-fitri, zakat fitrah, min Ramadan, daripada Ramadan, ala nasi, atas manusia, memfardukan sa'an, satu sa'. Zakat fitrah berapa? Satu sa'. Satu sa' nanti kita akan bahas
Satu sa' tu min tamrin daripada tamar, au sa'an ataupun satu sa' min syairin daripada syair, tepung syair tu. Ya apa? Syair, okey. Ala kulli hurrin, atas setiap orang yang merdeka, au abdin ataupun hamba, zakarin lelaki, au unsa ataupun perempuan, minal muslimin. Nah, ni penting kata kunci ni, minal muslimin, daripada orang Islam. Okey. Jadi Imam Ibnu Munzir radhiyallahu taala anhu, itu asal al-aslu fihi nasnya asalnya ialah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, itu wajib zakat fitrah. Dan Imam Ibnu Munzir radhiyallahu taala anhu telah mendakwa bahawasanya ini ijma' ulama ke atas bahawasanya zakat fitrah ni wajib, tidak ada khilaf yang mengatakan sunat. Maknanya ialah kalau seseorang itu mengingkari dirinya tidak wajib bayar zakat fitrah, maka hukum dia kafir. Itu fadilah atau bukan fadilah, itulah fungsi kenapa dibawa kata ijma' ni, supaya bila seseorang itu menafikan zakat fitrah tu tak wajib, maka tahulah dia tu kafir. Kemudian selepas tahu dalil berkaitan dengan zakat fitrah ni, maka dibahas pula apakah syarat-syarat wajib zakat fitrah. Jadi kalau ikut matan Abi Syuja' tu, dia kata tajibu zakatul fitri bi thalathati asbab. Wajib zakat fitrah tu dengan 3 sebab. Al-Islamu wa ghurubus syamsi min akhir yaumin min Ramadan ila akhir. Pertamanya ialah Islam. Sebab apa Islam? Kerana sabda Nabi SAW hak tadi riwayat Bukhari Muslim, dia kata minal muslimin, secara jelas, tidak ada khilaf, mesti Islam. Jadi makna orang kafir tidak wajib bayar zakat. Jadi Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala mendakwa bahawasanya syarat wajib zakat fitrah itu Islam ialah ijma' ulama. Tadi ijma' ulama zakat fitrah wajib, itu Ibnu Munzir kata. Ni Imam Mawardi pula kata ijma' ulama syarat wajib zakat itu ialah Islam. Jadi bermakna kalau seseorang itu mengatakan orang Islam tak wajib bayar zakat, maka hukum dia kafir. Jadi kemudian bila kata faham minal muslimi Islam syarat dia, maka tak wajib zakat fitrah atas orang kafir untuk dirinya, untuk diri orang kafir. Jadi orang kafir tak wajib zakat fitrah, tapi kena siksa di neraka nanti sebab tak bayar zakat fitrah. Kerana apa? Kerana wajib tu ada 2. Satu wajib mutalabah, satu wajib muaqabah. Wajib mutalabah ni wajib tuntut. Wajib tuntut ni atas orang Islam ya. Jadi orang kafir tak wajib tuntut, dia tidak dituntut untuk zakat fitrah. Sebab tu dia kalau tak bayar zakat fitrah tak kena denda apa, tak kena diperang, tak kena perang apa. Orang Islam yang tidak puasa, dia kena tahan, kena penjara sampai siang hari, sampai masuk maghrib, supaya dapat surah puasa, gambaran puasa tu ada, tahan makan minum untuk dia. Orang yang tak sembahyang di penjara juga, suruh bertaubat. Itu sebab apa? Sebab wajib mutalabah. Tu orang Islam. Orang kafir tak sembahyang, orang kafir tak puasa, tak bayar zakat, tak kena benda tu. Sebab apa? Sebab dia tidak wajib mutalabah. Tapi saya panggil wajib muaqabah. Saya panggil. Sebab apa? Wajib muaqabah makna di sini tak dituntut, tapi di akhirat tak lepas. Akhirat nanti kena siksa juga. Jadi masalah, jikalau orang kafir ada hamba yang Islam. Sekarang ni bila kata orang kafir tak wajib bayar zakat untuk diri dia. Sekarang ni isunya ialah kalau orang kafir tu ada hamba. Ada hamba, wajib dak orang kafir ni bayar zakat fitrah untuk hamba yang Islam tu. Maka hal ni berlaku khilaf ulama. Khilaf pandangan ulama. Ada yang kata tak wajib, tapi pandangan asah mengatakan wajib atas kafir tadi membayar zakat fitrah kerana hambanya itu Islam. Tu illah dia. Illah kenapa orang kafir itu wajib bayar zakat, sedangkan syarat bayar zakat Islam. Kerana hamba dia Islam. Jadi adalah syarat minal muslimin daripada hadis Nabi SAW tadi. Itu syarat pertama, iaitu Islam. Syarat yang kedua pula ialah tenggelam matahari pada akhir hari Ramadan. Itu seperti mana disebutkan dalam matan Abi Syuja'. Sebenarnya kalau kita bahas secara detail mengikut perbahasan ilmiah, maka dia itu khilaf ulama bilakah wajib bayar zakat. Bukan khilaf pada wajib bayar zakat tau. Khilaf bila wajib bayar zakat. Bukan khilaf zakat fitrah tu wajib ke tak, bukan. Beza tu. Bilakah wajib bayar zakat? Waktu wajib bayar zakat tu bila? Khilaf ulama pada 3 pandangan. Pandangan yang azhar, dan ini mazhab qaul jadid, mazhab yang mu'tamad, ialah wajib zakat fitrah itu dengan sebab tenggelam matahari akhir Ramadan. Yakni maksud dia ialah mendapati sebahagian akhir Ramadan dan sebahagian awal Syawal. Sebahagian awal Syawal.
Contohnya seorang lelaki, seorang lelaki bernama Azam contohnya. Dia tu puasa daripada 1 Ramadan sampai 30 ataupun 29. Ikutlah yang mana akhir Ramadan tu, 29 boleh, 30 boleh. Pukul 5 petang dia hidup daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Kemudian sebelum terbenam matahari mati. Azam tak ada nak 1 Syawal. Wajib bayar zakat? Tak wajib lah. Walaupun dia telah bayar. Walaupun telah bayar, tapi kewajipan bayar zakat tu tak ada atas dia. Cuma tapi sakilah kita bahas boleh dah bayar zakat awal. Okey, tak apa. Ni dulu. Begitu juga kalaulah seorang itu ada nama ayah dia seorang namanya Azam juga. Dia lahir nama anak dia ada anak lahir selepas terbenam matahari, contoh pukul 8 malam selepas maghrib. Dia namakan anak dia Mat Azam. Jadi Mat Azam ni wajib tak dia bayar zakat untuk anak yang baru lahir? Tak wajib. Sebab apa? Sebab dia tak dapat sebahagian Ramadan yang pertama dan hanya dapat sebahagian awal Syawal sahaja. Sebahagian dalam Ramadan ni tak pernah dapat, walaupun 30 atau 29 Ramadan. Maka tak wajib dia bayar zakat untuk anak dia. Okey, tu pandangan pertama. Pandangan kedua, wajib bayar ketika terbit fajar hari raya. Sebabnya ialah dia tu paling dekat yang berkaitan dengan hari raya. Jadi hari raya ni, pandangan kedua, ulama tengok hari raya ni esok. Okey, pukul 8 contohnya atau 7.45, 7.30 dan sebagainya. Jadi yang moleknya wajib zakat ni lepas fajar. Maknanya kalau atas pandangan kedua ni, kalau dia itu mati pukul 1 pagi malam raya tu, tak wajib zakat. Ataupun dia itu ada anak lahir, namanya Mak Azam tadi. Pukul 8 lahir, pukul 9 mati, pun tak wajib zakat atas pandangan kedua ni. Dan atas pandangan pertama pun tak wajib zakat sebab tak dapat sebahagian Ramadan. Okey. Di pandangan ketiga pula, ia berkaitan dengan 2 waktu, iaitu tenggelam matahari dan tenggelam matahari akhir Ramadan dan terbit fajar hari raya. Maknanya dia perlu ada pada 2 masa ni. Dia ada tak pada masa tenggelam matahari akhir Ramadan? Ada, pukul 8, pukul 9 dia ada. Okey. Dan ada tak selepas terbit fajar dia hidup lagi? Wajib bayar zakat. Nak kata wajib, nak kata status dia wajib bayar zakat tu ada tak? Ada. Bila dia dah selepas tenggelam matahari dia hidup, waktu lepas terbit fajar pun hidup, atas pandangan ketiga wajib zakat. Tapi kalau dah bayar awal, selesailah. Kalau tak bayar lagi, wajib bayarlah sebelum sebelum sembahyang hari raya ataupun sebelum tenggelam matahari 1 Syawal itu. Tu paling kurang. Sebab tu kita akan bahas waktu makruh, waktu tahrim dan sebagainya tu. Ini faham waktu wajib bila. Jadi pandangan mu'tamad yang pertama. Dan itulah yang dipakai di Malaysia kita ni, iaitu dapat sebahagian awal Ramadan dan sebahagian akhir Ramadan, dapat sebahagian awal Syawal, maka diwajibkan atas dia zakat. Itu isu yang kita bahas berkaitan dengan bila wajib zakat. Bila wajib bayar zakat fitrah. Kemudian bila kita kata wajib bayar zakat fitrah ni, habislah tu. Tu syarat wajib kedua. Syarat wajib ketiga wajib bayar zakat fitrah ni ialah terdapat lebihan daripada makanan asasi untuk dirinya dan keluarganya pada hari tersebut. Lebihan tu sebanyak mana? 1 sok. Kita bahas 1 sok saja. Ni mana 1 sok lah. Dia lebih mana dia dah dapat tanggung untuk diri dia. Diri dia dapat tanggung dah. Mana contoh makanan asasi untuk diri dia dapat tanggung dah. Pakaian, kos, sara tinggal apa semua tu, semua cukup dah. Untuk anak bini dia cukup dah. Punya ada tak lebih? Ada. Maka wajib zakat fitrah. Ada tak lebih lagi? Ada. Wajib zakat fitrah. Walaupun lebihnya itu tak sampai 1 sok sekalipun. Asal wajib zakat fitrah 1 sok. Tiba-tiba dia lebihnya hanya separuh sok. Maka separuh tu dia wajib bayar juga. Wajib bayar untuk dia sahaja. Sebab tak cukup. Kalau nak ikutkan dia seorang, bini seorang. Lepas tu anak 8, jadi 10. Patutnya 10 sok lah. Tapi disebabkan dia ada hanya lebihan setengah sok saja, maka dia wajib bayar setengah sok untuk diri dia sahaja. Walaupun dia tak ada setengah sok lagi untuk diri dia yang lain dan untuk anak bini dia. Sebab dia tak cukup. Tak ada lebihan lebih daripada 10 sok. Hanya setengah sok saja. Okay. Jadi inilah dipanggil orang yang mampu ni ada lebihan, dipanggil orang yasar. Orang yang berkemampuan lah kita panggil yasar. Maka orang yang mu'sir lawan dia, orang yang mu'sir kalau orang yang senang, orang yang berkemampuan dipanggil istilah dia yasar lah. Lawannya asar, susah. Kalau orang susah, mu'sir, orang yang susah. Orang yang susah tak wajib zakat. Apa orang susah?
iaitu tak ada lebihan yang kita sebut tadi. Sama ada tak ada lebihan tu dengan makna kurang daripada hak sepatut dia perlu, ataupun lebih kurang lagi, dia panggil sebagai fakir. Kurang lebih daripada separuh keperluan, dia panggil miskin. Jadi contohnya dia perlu 10 dirham, dia dapat 8 dirham saja, ni kategori miskin. Atau kurang daripada separuh, dapat 4 dirham, 3 dirham, tu fakir. Tu tak wajib bayar zakat lah, tak ada lebihan. Tapi kalau dia tu orang miskin, disebabkan orang tu bagi duit kat dia, ataupun bagi beras kat dia sehingga cukup untuk diri dia, keluarga dia dan anak-anak dia, dia wajib keluar zakat juga. Dapat zakat, nisbah dia itu mustahiq, dia itu orang yang berhak dapat zakat kerana miskin. Nisbah dia wajib bayar zakat kerana ada lebihan. Jadi beza bukan makna orang miskin ni automatik dia tak wajib zakat tau. Jangan fikir gitu. Orang zakat, orang miskin, nisbah dia mustahiq, dia orang yang berhak dapat zakat, okey, dia dapat zakat. Orang bagilah kali timbul satu rumah dengan beras contohnya, dia pun wajib keluar, nisbah dia sudah mampu. Boleh dapat nisbah dia miskin. Okay. Maka orang yang mu'sir ialah orang yang tiada lebihan daripada makanan asasi dirinya dan orang yang wajib nafkahi, orang yang dia wajib nafkahkan, sama ada anak Adam atau selainnya pada malam rayanya dan hari raya. Tu dia punya dhabit dia. Lebihan tu iktibar mana? Malam raya, hari raya, ada makan tak? Sama ada untuk diri dia, yang wajib tanggung untuk diri dia, ataupun orang yang dia wajib tanggung. Mana? Anak Adam, isteri anak-anak lah. Kalau selain anak Adam, siapa dia? Kalau kitab Tuhfah sebut hayawan. Kalau kita ada pelihara binatang tu perlukan makanan juga, kita jaga. Maka cukup untuk diri dia, cukup untuk keluarga dia, cukup untuk binatang, haiwan peliharaan dia. Ada lebihan. Ada lebihan, dia panggil orang yang berkemampuan. Tak ada lebihan, dia panggil orang yang tidak berkemampuan. Pada malam hari raya dan pada hari raya tersebut ada lebihan. Tak ada, dia panggil mu'sir. Ada, dia panggil orang yang berkemampuan. Maka wajib zakat. Kalau orang yang tak berkemampuan, tak wajib zakat. Kemudian bila kita faham kata wajib bayar zakat fitrah itu bagi orang yang berkemampuan, maka apakah maka dibahas masalah lain pula. Masalah apa yang dibahas pula? Iaitu, adakah disyaratkan keadaan satu sok yang dikeluarkan itu lebih daripada kos perumahannya dan pembantunya yang dirinya berhajat kepada pembantu tersebut? Ini perbahasan ulama lah. Jadi bila kita kata makanan asasi lebih daripada makanan asasi untuk diri dia dan keluarganya, tu asal. Kemudian timbul isu pula, dah kalau dia tu ada kos rumah yang perlu bayar. Contohnya dia sewa rumah. Dia sewa rumah, ataupun dia kena bayar apa-apalah tentang rumah, ataupun dia ada pembantu yang dia berhajat pada pembantu yang mana ada gajinya, ada sara hidup untuk pembantu tu. Perlu dikira tak di situ untuk dia wajib bayar dengan mana sini? Adakah kita perlu kira yang lebih-lebih tadi termasuk kos rumah dan kos pembantu ataupun tak termasuk? Maka dia berlaku khilaf ulama. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah mensahihkan dalam kitab Al-Muharrar dan Asy-Syarhus Shaghir. Asy-Syarhus Shaghir ni syarah Al-Wajiz. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia syarah dua kali lah. Asy-Syarhul Kabir, Asy-Syarhus Shaghir. Dua-dua ni syarah kepada Al-Wajiz. Imam Al-Ghazali. Dan Imam Nawawi mensahihkan dalam kitab Minhajul Talibin dan syarah Al-Muhadzab bahawa disyaratkan lebih. Maknanya termasuk sekali bukan sekadar makanan asasi diri dan keluarga yang wajib dia nafkahkan, bahkan dia juga perlu masukkan sekali kos rumah tangga pula, kos rumah untuk khodam dia sekali, untuk membantu dia sekali dan sebagainya. Ada lebih tak? Ada lebih, baru wajib bayar. Tak ada lebih, tak wajib bayar. Ada lebih separuh, wajib bayar separuh. Ada lebih 3/4, wajib bayar 3/4. Ada lebih 1/4, wajib bayar 1/4, walaupun tak cukup satu song. Bukan edah dia. Begitu juga mesti lebih daripada pakaian yang dia berhajat untuk pakai. Masuk sekali kos pakaian. Kos pakaian bukan maksudnya hari raya ni. Bukan maksud baju hari raya. Tak ada. Baju yang berhajat untuk dia tutup aurat saja. Maknanya kalau ada baju dah selesai lah. Ni kalau tak ada baju lagi kena beli baju tutup aurat apa. Ni ada baju dah. Nak beli baju raya. Tu tak kira. Tu baju raya lain cerita tu.
Ini seperti mana dijelaskan oleh Imam Al-Haramain, Imam Al-Mutawalli dan Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Nukatut Tanbih. Nukat At-Tanbih nama kitab. Cuma ni saya tak tahulah. Dia cetak kedok lagi. Tak pernah ada lagi kitab ni. Kemudian masalah lain pula. Adakah orang yang berhutang? Orang yang ada hutang. Contohnya Azam. Azam ni dia ada hutang dengan seseorang RM2,000 dan dia tak mampu nak bayar. Sampailah masuk hari raya. Macam mana? Dia wajib zakat ke tidak? Sebab kalau wajib zakat, mana tak bayar hutang. Kalau tak wajib zakat, mana duitnya itu yang sepatutnya bayar zakat fitrah, dia pergi ke bayar hutang lah. Jadi khilaf juga ulama. Jadi pandangan pertama kata Imam Al-Haramain rahimahullah dan pengarang Al-Hawis Saghir. Al-Hawis Saghir tak silap Imam Al-Mawardi juga. Dia ada Al-Hawir Kabir, Al-Hawis Saghir. Dan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Nukatut Tanbih, dia kata tak wajib bayar zakat. Makna hutang itu menjadi sebab tertengahnya seseorang bayar zakat. Ini pandangan mu'tamad. Pandangan yang kedua, Imam Ar-Rafi'i dalam Asy-Syarhus Saghir, Syekh Khatib Syarbini dalam Mughnil Muhtaj, dan Syekh Ramli rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj, dia kata tak gugur, tetap wajib bayar zakat. Ini pandangan yang tidak mu'tamad. Pandangan mu'tamad gugur. Makna kalau Azam tersebut ada hutang RM2,000 dengan orang, sampailah ke akhir raya tu ada hutang juga, tak mampu nak bayar. Wajib bayar zakat? Tak wajib bayar. Duit tu pergi bayar hutang. Kemudian bila kita kata kita ni wajib bayar zakat untuk diri kita dan orang yang kita wajib nafkahkan, yang ni orang yang dia bawah tanggungan kita. Jadi siapakah yang di bawah tanggungan kita? Maka orang yang wajib kita bayar atas tanggungan kita tu siapa tanggungan kita? 3. Pertamanya hamba, keduanya pertamanya dia ikut asalnya at-tamlik lah. Pemilikan ini hamba lah. Lepas tu nikah ni mana kita berkahwin? Nikah isteri lah. Isteri dan anak-anak. Kerabat nisbah kepada mak pak. Kalau mak pak tu miskin, tak ada kerja, dan kita kerja dan kaya dan sudah melebihi, sudah memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, ada lebihan lagi. Lebihan tu untuk mak pak. Kalau tak ada lebihan, tak wajib. Ni kena tanbihun, kena peringatan lah kepada mak pak ni. Jangan duk duk tuntut lagi. Tengok kahwin tak bagi duit. Tak. Dia kalau ada lebihan tak apa. Ni tak ada lebihan. Untuk cukup-cukup anak bini nak beli, nak bagi macam mana? Jadi itu sebab tiga perkara yang menyebabkan wajib dia beri. Pertamanya sebabkan ada hamba. Wajib dia bayar zakat fitrah untuk hamba dia, bukan untuk diri dia sahaja. Disebabkan nikah, iaitu isteri dan anak-anak dia. Dan kerabat ni, ibu bapa dan sebagainya lah. Itu perbahasan detail. Ini antara orang yang wajib kita nafkahkan dan wajib kita bayar zakat. Orang yang wajib kita nafkahkan dan wajib bayar zakat. 3 ni. Hamba, anak bini dan anak-anak, dan juga kerabat, iaitu Allahumma salli alaihi ikut urutannya mak pak dan sebagainya lah. Kemudian bila kata begitu, orang yang wajib kita nafkahkan wajib bayar zakat. Ada orang yang kita wajib nafkah tapi tak wajib bayar zakat? Ada. Jadi terdapat orang yang wajib diberikan nafkah tapi tak wajib bayar zakat untuk dia. Pertama adalah anak lelaki. Tak wajib atas anak lelaki itu bayar zakat. Bayar zakat kepada siapa? Bayar zakat kepada isteri bapanya. Dia panggil zaujatul ab. Zaujatul ab. Dia panggil sebab apa zaman sekarang ni, mak tiri lah. Jadi khilaf ulama wajib ke anak lelaki. Anak lelaki mana ni? Anak lelaki yang sudah bekerja, yang kaya, yang mana sudah beri nafkah pada isteri, anak-anak selesai dah, kemudian wajib tak beri zakat fitrah kepada mak tiri dia. Dia kata tadi, masalah orang yang wajib beri nafkah tapi tak wajib bayar zakat fitrah. Seolah-olah kata anak lelaki ni wajib bayar nafkah kepada isteri bapa dia, kalau dia kaya. Ini nanti dalam bab al-i'faf. Nanti kalau kita belajar kitab Tuhfatul Tullab Syarah Idahul Ba' tu akan ada bab al-i'faf. Al-i'faf tu beri isteri pada pak itu ataupun hamba jariah. Keadaan tu nanti. Jadi dia antara kategori orang yang wajib nafkah. Kalau dia itu kaya, dia dah sudah beri nafkah kepada isteri, anak-anak cukup dah, kemudian lebih tu dia kena bagi kepada isteri pak dia. Jadi adakah untuk ibu tiri dia tu wajib untuk dia bayar zakat? Khilaf. Pandangan pertama, pandangan asah menurut Imam Al-Ghazali, kata wajib bayar zakat juga seperti mana wajib bayar nafkah. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad.
Pandangan mu'tamad iaitu pandangan yang asah di sisi Imam Al-Baghawi rahimahullah, dan selainnya iaitu tak wajib. Pandangan ini juga dikatakan disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Ziyadah Ar-Rawdah. Ziyadah Rawdah ni apa dia? Rawdah At-Talibin wa Umdatul Muftin. Tu karangan Imam Nawawi. Kalau dalam kitab Rawdah tu ada perkataan kultu, aku kata, tu Ziyadah Rawdah. Sebab Rawdah ni dia asal daripada ringkasan Asy-Syarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i. Sebab tu kalau baca kitab Minhajul Talibin dan syarah dia, bila dikata kama fi asliha, seperti mana disebutkan pada asalnya Rawdah. Asal Rawdah dia, asal Rawdah Asy-Syarhul Kabir Imam Rafi'i. Jadi dia ringkas jadi Rawdah At-Talibin. Tambah sikit kultu Ziyadatul Rawdah. Jadi dalam kitab Ziyadatul Rawdah tu disahihkan Imam Nawawi kata tak wajib. Walaupun wajib nafkah tapi tak wajib bayar zakat. Dan disahihkannya juga dalam kitab Minhajul Talibin dan Imam Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua yang tak wajib bayar zakat fitrah tapi wajib bagi nafkah, iaitu bapa yang mempunyai anak yang baligh yang berada di bawah nafkahnya. Kok mana? Anak baligh ada dua. Anak baligh yang tak wajib nafkah, anak baligh yang wajib nafkah. Anak baligh yang wajib nafkah tu hak ni, dengan sekira-kira bahawa anak tu fakir. Mana dia tak kerja lagi, jadi tak ada duit ataupun lemah untuk bekerja. Sebab apa? Kerana sakit, tua dan sebagainya, tak mampu nak bekerja. Jadi dia di bawah tanggungan lagi lah. Tapi dia suruh zakat tak wajib. Dengan sekira-kira kalau pak dia tak mau bayar zakat, malah aku bayar zakat. Tak wajib atas pak tu. Dah anak tu wajib zakat. Anak tu wajib zakat. Fakir pula. Fakir. Tak ada duit langsung. Tak ada duit langsung nak keluar duit apa? Jadi tak ada fitrah. Nak kata tak wajib atas pak tu bayar zakat untuk dia. Tapi kalau dia dah bayar zakat juga, wajib minta izin. Itu sekali akan datang. Yang ketiga ialah kerabat kafir yang wajib menafkahkannya. Kerabat kafir. Kita ada kerabat, ada saudara-saudara pok kafir lah, kita seorang masuk Islam. Contohnya Azam. Contoh seseorang bernama Azam selepas masuk Islam. Sebelum masuk Islam nama Pavitiran contohnya, orang Hindu. Pavitiran. Lepas tu dia masuk Islam, dia ubah nama jadi Azam. Jadi Azam ni ada pok dia kafir. Saudara-saudara dia kafir. Wajib nafkah tak? Wajib nafkah ni sebab dia tu dah bagi nafkah pada isteri dah, bagi nafkah pada anak-anak dah. Ada lebihan tu untuk mokpok dia. Contohnya mokpok dia tak kerja, tua dah, wajib untuk nafkahkan mokpok dia tu. Sekarang ni wajib nafkah. Wajib tak zakat fitrah? Tak wajib sebab kafir. Mokpok dia kafir, zakat fitrah buat anaknya. Tapi nafkah wajib walaupun kafir. Yang keempat seterusnya hambanya yang kafir. Hambanya ni hamba lelaki lah. Jadi ni tak ada masalah lah. Yang seterusnya hamba perempuannya yang kafir. Jelas. Sebab apa? Sebab tak termasuk dalam hadis Nabi SAW yang kata minal muslimin, daripada orang Islam tu wajib zakat. Jadi orang yang kafir semua tak wajib zakat lah. Hamba kafir ke, hamba perempuan kafir ke, kerabat kafir tak wajib zakat. Ataupun isterinya yang keenam, isterinya yang kafir. Isteri kafir kot mana? Majusi, Yahudi, Ahlul Kitab. Nanti dalam kitab Tuhfatul Tullab kita akan bahas berkaitan dengan boleh ke tidak kita nikah dengan kafir Ahli Kitab, boleh ke tidak kita nikah dengan kafir Ahli Zimmi dan sebagainya. Tu akan datang. Jadi sekarang ni contohnya Azam. Azam ada seorang seorang isteri Yahudi yang bernama Maisarah contohnya. Jadi Azam wajib bayar zakat. Azam wajib bayar zakat sebab dia Islam. Dah isteri yang kafir tak wajib lah. Dah boleh kahwin sebab dia tu ahli kitab. Ni sebab ahli kitab dia kahwin. Kafir tak wajib zakat. Tapi wajib nafkah sebab isteri dia. Ni di kategori orang yang wajib nafkah tapi tak wajib bayar zakat untuk dia. Dan yang terakhir, kategori ketujuh, yang wajib nafkahkan dia tak wajib bayar zakat fitrah, ialah isteri bagi suami yang susah. Isteri bagi suami yang susah. Mana dia isteri kaya lah. Isteri itu, jikalau isteri yang kaya, mana isteri ni kaya. Jadi isteri ni kaya, isteri ni kaya, jadi bab suami dia tu susah. Tak boleh bayar zakat, tak boleh bagi zakat. Dah nafkah wajib. Suami wajib juga beri nafkah pada isteri walaupun dia fakir. Dah tak ada duit apa ni? La syai', tak ada apa ni? Mustaqirratun fil zimmah. Nafkah itu kira hutang. Faham yang ketujuh ni, isteri bagi orang yang susah jika isteri yang kaya. Sekarang ni isteri dia kaya. Contoh Maisarah. Dia orang Islam. Isteri dia kaya.
azab, miskin tanpa kedana, kosong biti, la syai' la mal, tidak ada harta, tak ada sesuatu. Lepas tu wajib nafkah juga, nak wajib nafkah lagu mana, tak ada benda ni, fakir. Oh, dia panggil nafkah dia mustaqirratun fi dhimmah, dia jadi hutang. Dengan makna sekali kalau dia musir, orang yang berkemampuan, dia wajib bayar balik zakat fitrah, dia wajib bagi qada balik nafkah yang dia tak bagi, nisbah harta lah. Jadi adakah isteri ni dia wajib juga bayar zakat dengan sekira-kira mustaqirun fi dhimmah juga, walaupun dia fakir? Untuk diri dia tak wajib bayar sebab dia fakir, tapi untuk isteri dia yang kaya tu kan di bawah tanggungan dia, nafkah kan di bawah zimmah dia, walaupun hutang, zakat pun boleh hutang gitu untuk bayar akan datang untuk isteri dia, ataupun macam mana. Adakah wajib isteri tu bayar zakat untuk diri dia ataupun tidak? Maka berlaku khilaf di kalangan mazhab Syafi'i. Pandangan pertama, pandangan asah menurut Imam Ar-Rafi'i, dia kata wajib juga bayar zakat isteri tu. Isteri tu wajib bayar zakat sebab dia kaya. Untuk dia lah. Bukan isteri tu bayar untuk suami dia, bukan, untuk diri dia saja sebab dia kaya. Pandangan pertama. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Pandangan kedua, pandangan mu'tamad, pandangan sahih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata tak wajib bayar. Tetapi sunat bayar untuk al-khuruju minal khilafi mustahab. Bukan al-khuruj, khuruju minal khilaf. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Bermula keluar daripada khilaf itu mustahab. Jadi khilafnya antara wajib tak wajib. Jadi sunatnya, jadi yang dituntutnya bayar jugalah. Sunatlah bayar sebab nak elak pada khilaf. Macam isu sapu rambut. Mazhab Syafi'i satu helai, paruh helai pun jadi dah. Tapi mazhab Maliki semua. Jadi kita disunatkan sapu semua. Kerana apa? Al-khuruju minal khilafi mustahab. Okey. Jadi atas pandangan kedua yang kata tak wajib, atas pandangan pertama kata wajib. Mana wajib? Pandangan pertama kata wajib isteri bayar juga zakat sebab dia kaya. Pandangan kedua tak wajib sebab bukan dia yang wajib bayar zakat, suami dia. Dah nafkah tak bagi. Sebab apa tak bagi? Bukan saya tak bagi. Bukan saya tak bagi, tapi disebabkan miskin, sebabkan fakir. Tak apalah. Dia panggil nafkahnya itu mustaqirrun fil dhimmah. Ada dalam zimmah, ada hutang. Lepas tu zakat wajib bayar. Zakat wajib bayar tak? Nak bayar macam mana dia fakir? Lepas tu isteri wajib bayar. Isteri wajib bayar untuk diri dia. Tak wajib atas pandangan mu'tamad, wajib atas pandangan sebahagian dia. Sunatnya ialah bayar juga. Habis. Itu masalah orang yang wajib kita tanggung, orang yang wajib kita nafkahkan, wajib ke tak zakat? Wajib zakat kecuali 7 orang ni. Okey. Selesai masalah itu. Kemudian bila kita kata wajib zakat fitrah diberikan kepada seseorang, apa yang kita nak bagi? Maka dibahas oleh ulama. Jadi khilaf ulama apa qadar yang kita nak bagi. Apa benda yang kita nak bagi. Khilaf ulama. Khilaf ulama ni disebutkan juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dan Syekh Muhammad Ramli rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj. Ni apa yang kita ingat lah, bukan rujuk sana. Kita ingat lah sebab kita jawab hari tu. Dia 3 pandangan khilaf ulama. Jadi kalau ada soalan, boleh tulis soalan terus ya. Sebab hari akhir-akhir tu kita tak tanya soalan dah. Kita tulis ending ya. Kalau ada soalan tulis lah. Pandangan pertamanya, dan ini pandangan mu'tamad, dia kata satu sok daripada makanan asasi negerinya. Dia panggil qutul balad, makanan asas. Makanan orang yang makan setempat lah. Ataupun tempatnya. Tempat dengan nisbah dia tak ada negeri. Dalam kitab-kitab fiqh, dia akan iktibar. Kalau tak ada negeri, ada tempat je. Tempat tu lah. Kalau dia bukan negeri apa-apa, tempat saja. Tempat tu lah. Jadi makanan asasi tempat. Sebab apa makanan asasi tempat? Sebagai benda yang perlu dizakatkan. Kerana nafsu dan kehendak orang fakir, yang merupakan salah satu daripada asnaf yang 8 tu, cenderung kepada makanan asasi tersebut. Sebab tu diwajibkan beri zakat fitrah keluar makanan asasi negeri dia. Pandangan kedua kata satu sok daripada makanan asasi pembayar zakat sendiri. Jadi kita makan apa? Kita makan jagung lah. Kita makan apa? Nasi beras grade A lah. Kita makan apa? Makan kacang apa? Makan apa? Makan kacang adas. Kacang adas lah contoh. Okey, pandangan ketiga boleh pilih sama ada untuk zakat itu dikeluarkan satu sok makanan asasi negeri dia atau untuk diri dia. Dan ini pandangan
Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Namun ini bukan pandangan mu'tamad hak tadi tu. Sebab itu kalau contohlah kita contohnya seorang lelaki namanya Azam. Dia makan beras grade A contohnya. Sekitar negeri dia ataupun negara Malaysia ni secara umumnya makan grade C contohnya. Jadi boleh kalau dia nak keluarkan grade C, boleh ya. Sebab itu makanan asasi negeri. Untuk dia grade A. Tapi kalau nak keluarkan makanan asasi grade A, itu lebih aula. Kerana lebih banyak pahala. Tu disebut dalam kitab Tuhfah. Tu ya. Jadi atas pandangan A ni, iaitu satu sok daripada makanan kutul balad. Jadi contoh kutul balad itu makan beras grade C. Bukan. Pakai beras grade B contohnya. Dia pergi bayar grade C. Tak cukup lah. Tak memadai, tak sah. Dia bayar grade B, sah. Dia bayar grade A, sah lagi afdal. Tu. Faham? Habis. Kemudian, jadi bila kita kata satu sok makanan asasi, makanan asasi apa yang kita nak keluar? Maka dia kata, jikalau makanan asasi dalam negeri banyak jenis. Dalam negeri ni, contoh negeri Terengganu. Semua bukan makan beras belakang, makanan asasi dia. Ada contohnya di belah Besuk makan jagung. Di belah Kuala Terengganu beras. Di belah Dungun tu kacang adas. Contohlah ni. Jadi macam mana? Dalam negeri ni itu ada macam-macam orang makan makanan asasi belakang. Maknanya orang Kuala Terengganu makan kenyang makan dengan beras. Makan nasi lah. Tapi orang Besuk tak kenyang makan beras. Makan nasi, dia makan jagung. Orang Dungun pula makan kacang adas. Jadi lagu mana? Maka bila banyak jenis yang tidak ada ghalib makanan asasi tempatnya, mana tak ghalib lah. Mana akan becek ada pisau-pisau tu. Belah Besuk jagung. Kuala Terengganu beras. Dungun kacang adas. Jadi tak ada lah makanan ghalib yang kita boleh hukum ghalib tu. Sebab sama rata belakang. Jadi macam mana nak keluarkan apa? Nak keluar kacang adas ke? Beras ke? Jagung. Maka keluarkan apa-apa sahaja daripada makanan asasi ikut kehendak dia. Itu pandangan pertama dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jadi boleh dia nak keluarkan beras, boleh nak keluarkan jagung, boleh nak keluarkan kacang adas tadi. Tapi sebagian ulama mengatakan bahawasanya wajib keluar hak paling tinggi kerana ihtiyat. Tinggi ni mana tinggi grade dia lah. Contoh kalau beras, kacang adas dengan jagung, mana tinggi? Contoh tinggi beras. Beras lah afdal supaya ihtiyat. Contoh beras yang paling tinggi, jagung kedua, kacang adas ketiga. Afdalnya beras. Itu sebagian pandangan ulama. Tapi pandangan Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dia kata, jikalau dalam satu negeri makan pelbagai jenis makanan asasi, macam tadi kita sebut tu, jagung, kacang adas dan beras, sehingga tidak ada ghalib makanan padanya, maka perlu tengok. Jikalau satu negeri itu makan jagung dan kacang hamas. Hamas ni contohlah. Kacang hamas ni Al-Himsu Ha Mim Sad. Pergi tengok Google lah, dia kacang warna kuning. Kita pun tak tahu nak sebut apa. Al-Himsu kacang warna kuning. Tak tahu lah benda apa tu. Contoh je. Maka jikalau sama sahaja, maka boleh dipilih untuk bayar dengan apa? Sama dengan mana? Contoh di negeri Terengganu itu separuhnya makan beras, separuhnya jagung contohlah. Tak ada ghalib. Separuh-separuh, 50-50. Jadi macam mana? Boleh nak keluar beras, boleh nak keluar jagung. Boleh. Sebab sama. Ini pandangan Imam Nawawi dalam Majmu'. Kalau tak sama, dengan makna 75% rakyat Terengganu tu makan beras, 25% lagi makan jagung. Maka wajib bayar hak 75% iaitu beras. Sebab ikut akthar. Kalau ghalib ni mana seluruh, lebih kurang seluruh negeri tu 100%, 99 ke 100% pakai beras. Itu tak ada khilaf lah, pakai beras lah. Atas pandangan yang A tadi, iaitu mengeluarkan zakat qutul balad, makanan asasi negeri dia, iaitu beras. Tapi sekarang ni ada dua makanan asasi contohnya. 75% beras, 25% jagung. Jadi bayar mana? Bayar hak 75%, iaitu beras. Kerana dia lebih banyak dimakan negeri itu. Habis. Itu perkara berkaitan dengan apa yang kita nak bagi. Jadi bila kita kata ghalib makanan asasi tempat tersebut, apa ghalib ni? Apa ghalib ni? Ghalib ni pun khilaf ulama. Pandangan pertama Imam Al-Ghazali rahimahullah disebutkan dalam kitab Al-Wasit.
Dia ada 3, dia 4 kitab. Dia ada kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Al-Basit yang paling tebal, Al-Wasit sederhana, Al-Wajiz ringkasan, Al-Khulasah lagi ringkas. 4. Al-Wajiz ini disyarah ke Imam Ar-Rafi'i, namanya Asy-Syarhu Al-Kabir, Syarah Al-Wajiz, ataupun namanya Al-Aziz Bisyarhil Wajiz. Kemudian dimukhtasarkan oleh Imam Nawawi jadi Rawdah At-Talibin wa Umdatul Muftin. Kemudian diringkaskan pula jadi Rawdut Talib oleh Imam Ibnul Muqri, disyarah ke Syekhul Islam Zakaria Ansari, namanya Asnal Matalib, syarah Rawdut Talib. Tu. Jadi dia kata, Imam Ghazali pandangan pertama kata dia iktibar ghalib makanan asasi ialah waktu wajibnya membayar zakat fitrah, bukannya keseluruhan tahun. Jadi wajib bayar zakat fitrah bila? Khilaf 3 tu. Ambillah pandangan Mu'tamad contohnya, waktu terbenam matahari. Jadi waktu terbenam matahari ni sampai esok raya ni, dia pun makan apa? Makan apa? Berah. Jadi berah lah wajib. Kalau jagung lah. Dia iktibar ghalib situ. Pandangan kedua pula kata Imam Ghazali juga, tapi dalam kitab Al-Wajiz. Dia kata iktibar pada hari raya. Esok hari raya tu. Makan apa? Berah. Jagung. Yang ghalib makan apa? Waktu hari raya. Berah semua. Kalau separuh berah, separuh jagung, boleh pilih. Kalau 50-50. Macam tadi tu. Kalau banyak berah, banyak jagung, sikit jagung, berah. Kalau banyak jagung, sikit berah, jagung lah. Ikut tadi, bahasan tadi. Nak faham ghalib. Tapi itu semua bukan pandangan Mu'tamad. Pandangan Mu'tamad, Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, dia kata ghalib dalam setahun. Bukan kira waktu zakat fitrah ataupun hari raya tak. Bukan kira pada waktu wajib bayar zakat fitrah ataupun hari raya, bukan. Tapi ghalib setahun. Setahun tu orang makan apa banyak? Kalau berah. Kalau jagung lah. Separuh jagung, separuh berah. Boleh pilih. Lebih jagung, kurang beras, jagung lah wajib. Lebih berah, kurang jagung, berah lah wajib. Okey. Jadi satu sok makanan asasi, ghalib makanan asasi setempat. Satu sok datang apa pula? Satu sok, biar jelas satu-satu. Sekor-sekor jelas. Satu sok tu apa? Qadar satu sok itu, kalau ikut mazhab kita Syafi'i, 5/1/3 ritil Iraq. Tu kaedah ukuran takaran orang dulu lah. 5/1/3 ritil Iraq. Jadi khilaf ulama timbangan berat 5/1/3 ritil Iraq ni berapa? Jadi menurut pandangan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, qadarnya 693 1/3 dirham. Tu berat, wazan berat. 693 ni berat dah ni. Kalau 5/1/3 tu takaran. Takaran payah juga nak kata. Dia bukan timbangan berat. 5/1/3 ni dia panggil sebagai al-kail, timbangan dia. Takaran dia. Kalau yang 693 1/3 dirham tu berat dia. Ini kerana beliau berpandangan bahawasanya satu ritil Baghdad itu ialah seberat 130 dirham. Itu ritil Baghdad. Ni ritil Iraq. Ikut dia lah. Tak apalah. Ni pun kita sebut je lah. Pandangan kedua Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata satu ritil Baghdad itu bukannya 130 tapi seberat 128.47 dirham. Jadi atas pandangan ini maka satu sok dengan ritil Baghdad, satu sok dengan ritil Baghdad ialah apa? 685.5/7 dirham beratnya. Yang mana kita sekarang ni guna lebih kurang 2.6 sampai 2.7 kilogram. Bukan gram. Nota tu gram. Bukan gram, kilogram. Tu pandangan mazhab Syafi'i. Jadi kitab Kifayatul Akhyar ni bagusnya dia buat mari khilaf Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Supaya apa? Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad bin Abdul Mu'min ni, pengarang kitab Kifayatul Akhyar ni, dia hidup pada tahun 752 hingga 529 Hijrah. Waktu ni tak ada Syekh Ibn Hajar lagi, tak ada Syekh Romli lagi. Jadi dia bermari pandangan Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Supaya nak zahir pada kita bahawasanya kalau ada berlaku khilaf di kalangan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, diutamakan Imam Nawawi. Sebab tu pandangan yang mu'tamad dan sahihnya banyaknya Imam Nawawi bila berkhilaf dengan Imam Rafi'i. Tapi bila bersepakat Imam Rafi'i, Imam Nawawi, tu memang kuat, qawi jiddan. Memang tidak ada khilaf lah. Jadi Imam Nawawi kata tu Malaysia kita ni ambil 2.6 ke 2.7, lebih kurang itu Pandangan ketiga Imam Abu Hanifah dan fuqaha Iraq, dia kata 8 retail yang wajib bayar satu sok ni.
Satu sok bersamaan 8 retail, bukannya 5 1/3 retail. 8 retail, yang mana satu mud tu bersamaan 2 retail. Yang mana jumlahnya menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili 3,800 gram. Iaitu 3.8 kilogram. Kalau kita Malaysia ni 2.6. Ni. Ni. Kek ni, boleh tengok kat cakap ni. Ni dia punya harga. Dia punya ni kilo beras dia. Kilo beras dia ialah 2. Terbalik tu 2.6 kilo. 2.6 kilo. Jadi dibahas ulama. Di sini ada kemusykilan. Jadi kita sekarang ni mazhab Syafi'i, sagilah. Sagi ada juga masalah. Tak apa. Namun begitu, iktibar satu sok itu dengan takaran, kata dia. Takaran tu lah yang 5 1/4 retail dan sebagainya tu. Walaupun demikian, walaupun asalnya dia ikut takaran, tapi kenapa ikut berat pula? Maka dia kata walaupun semikyan mana? Iaitu walaupun bayar zakat fitrah itu dibayar ikut ukuran takaran, tapi ditakdirkan qadar satu sok itu dengan timbangan berat, iaitu dirham dia tadi tu, untuk menzahirkan dan menjelaskan lagi kiraan dia. Untuk jelas kat kita je. Asalnya takaran. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa dhabit satu sok itu menjadi muskil dengan ukuran retail. Asal dia. Satu sok. Nabi kata satu sok berapa? Satu sok berapa? Tak disebut jelas oleh Nabi SAW. Jadi berlaku khilaf itu. Jadi hal ini kerana satu sok yang dikeluarkan pada zaman Nabi SAW itu dengan ukuran mikyal. Mikyal tu dah kita panggil takaran yang ma'ruf. Ma'ruf di sisi dia, ma'ruf di zaman dia. Di zaman kita tak ma'ruf mana. Maka berlakulah perbezaan kadarnya, nisbah timbangan dengan sebab berbeza jenis barang yang dikeluarkan seperti jagung dan bijian yang lain. Contoh jagung, untuk timbangan jagung, contoh satu sok jagung. Butiran jagung tu mungkin lain daripada satu sok beras. Satu sok beras, berapa butir beras dapat? Contohnya 1 juta. Kalau satu sok jagung mungkin 500,000 saja butir. Contohlah. Jadi dia ada takaran-takaran tersendiri. Untuk beras berapa, untuk kurma berapa. Jadi kita tak tahu macam mana satu sok kita ni. Tu menurut pandangan yang sebenarnya, yang benar menurut Syekh Ramli dalam kitab Nihayah dan Syekh Khatib Syirbini dalam kitab Mughni, dia kata timbangan satu sok untuk zakat fitrah. Dia ada 3 ni, dia ada gugur. Sekejap. Dia ada gugur al-i'timad al-kail dun al-wazn, iaitu satu sok ni nisbah al-kail, mikyal, iaitu takaran, bukannya timbangan. Itu yang betul lah. Cuma kita kata tadi sebab apa ulama kira kod wazan, kira kod berat, sebab untuk jelaskan berapa sebenarnya takaran 5 1/4 retail tu, ataupun ikut mazhab Hanafi tadi 5 1/3 retail Iraq, ataupun mazhab Hanafi tadi 8 retail. Okey. Maka wajib satu sok itu, bila kata gitu, maka wajiblah satu sok, kita bayar satu sok yang setimpal dengan apa yang dikeluarkan oleh zaman Nabi SAW. Okey, dapat. Kalau dapat, bayar. Tapi kalau tak dapat yang setimpal, tak tahu macam mana nak tentu. Maka wajib keluar kadar yakin yang tidak kurang daripadanya, tidak kurang daripada kadar yang dikeluarkan oleh zaman Nabi SAW. Maka sebab itulah para ulama mentakdirkan dengan 5 1/3 retail Iraq. Itu qadar takriban yang dekat dengan zaman Nabi SAW untuk bayar zakat. Tu cerita dia. Jadi kita nak faham cerita asal. Yang mana ia merupakan kadar wajib bayar yang paling dekat. Panggil takriban. Takribannya 5 1/3 retail Iraq. Yang sama dengan gantang zaman Nabi SAW, lebih kurang. Sebagian ulama pula kata kadar 4 cukupan tangan yang mu'tadil. 4 cukupan apa ni? Contoh beras. Kita ambil 4 kali. Tangan kita ni mu'tadil lah, menurut uruf. Mu'tadil. Tidak ada cacat, tidak besar lajak, tidak kecil lajak. Okeylah mu'tadil ni. Jadi kita ambil ni 1 2 3 4. Itulah satu sok. Dia qadar kat situ. Jadi khilaf lah. Nak qadar lagu mana? Sebab satu sok zaman Nabi itu tahu. Jadi khilaf. Imam Nawawi, Imam Rafi'i khilaf. Lepas tu sebagian ulama pula kata kadar 4 cekupan tangan ni. Cekupan tangan ni. Ikutlah. Jadi sebab itulah ada ulil amri sekarang ni yang menetapkan berapa kilo. Senang kita. Tu dia panggil hukmul hakim
rafa'al hukmul hakim rufi'al khilaf. Bermula hukum hakim itu terangkatnya khilaf. Akan diangkatkan khilaf. Khilaf ni hakim ataupun ulul amri ataupun mufti letak satu ketetapan, wajib bayar hak tu lah. Tak payah fikir lah. Lebih ke kurang tak payah. Jadi seterusnya kita akan bahas berkaitan dengan makanan apakah yang dikeluarkan untuk bayar zakat fitrah. Ni asal mazhab Syafi'i dulu. Jadi pandangan pertama dia khilaf juga. Pandangan pertama ni pandangan mazhab, pandangan yang kuat dalam mazhab dan masyhur. Dia kata setiap benda yang wajib dikeluarkan zakat 1 usyur, dia panggil. Usyur ni 1/10. Dalam zakat pertanian, bijiri lah. Dia syaratnya bijiri. Yang akan datang syaratnya bijiri lah. Maka ia diharuskan untuk bayar zakat fitrah. Okey, bijiri. Contoh apa dia? Padi berah tu. Jagung, kacang adas. Apa-apalah yang bijiri tu. Okey, kata boleh. Ini kalau kita tanam ni, wajib dah bayar 1 usyur, wajib. Maka boleh juga untuk bayar hak ni, untuk bayar zakat fitrah. Apa-apa yang wajib 1 usyur dalam bab zakat pertanian itu, yang bentuk bijiri, boleh kita keluar zakat, maka untuk zakat fitrah juga kita boleh pakai hak tu untuk keluar zakat fitrah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata tak sah keluarkan zakat fitrah dengan kacang al-hims tadi. Boleh rujuk lagi dalam Google, Syekh Google kita tu. Al-hims tu macam kuning-kuning kacang tu, sos sikit. Kita tak tahu nak panggil apa. Dan kacang adas. Ini pandangan kedua lah. Ala kuliah pandangan mu'tamad, kacang adas pun boleh, al-hims boleh, jagung boleh, asalkan bijiri. Jadi bila kita kata begitu, kesemuanya ini, hak pandangan pertama yang kata boleh semua berlaku ni, sah untuk dikeluarkan zakat fitrah jikalau ia merupakan makanan asasi lah. Jadi kalau dia bijiri, contoh dia jagung, tapi bukan makanan asasi, tak jadi juga. Dia kena makan asasi lah. Maka tidak haruslah. Jika tidak, jika bukan dia itu makanan asasi setempat, maka tak sah bayar zakat. Walaupun dia kena zakat 1 usyur pada bab zakat pertanian, tapi tak boleh keluar dalam bab zakat fitrah sebab dia bukan zakat dia bukan makanan asasi. Habis. Tiada khilaf para ulama bahawa tidak harus mengeluarkan zakat dengan minyak samin. Minyak lah. Minyak tak wajib, tak ada khilaf kata boleh keluar ke tak. Semua kata tak boleh keluar. Buah tin kan, sebab dia bukan kategori habun ni bijiri, bukan. Daging binatang buruan, meskipun ia daging binatang buruan tu merupakan makanan asasi pada sebahagian negeri Jazirah Arab sekalipun. Makan daging binatang buruan pun tak boleh sebab dia bukan bijiri. Ini kerana nas syarak hanya datang warid pada sebahagian bijirin atau tanaman yang wajib dikenakan zakatnya 1/10 dalam bab zakat pertanian. Syarat untuk keluarkan zakat fitrah tersebut mestilah dalam keadaan baik, tidak rosak, tidak busuk. Mana comel lah. Itu pun ada pada zakat pertanian juga. Kalau ada kulit, kena buang kulit, kena ambil hak isi yang comel saja. Okay. Syarat untuk keluarkan zakat juga ialah ia merupakan kategori bijiri. Ni zakat fitrah lah. Zakat ni zakat fitrah lah. Bijiri. Tak boleh lah tadi tu buah tin bukan bijiri. Daging buruan lagi bukan bijiri. Minyak bukan bijiri. Tak boleh lah. Jadi kita berah lah. Kalau kita orang berah. Kalau tempat lain jagung lah. Kemudian seterusnya, bila kita bahas berkaitan mazhab Syafi'i, bayar dengan makanan asasi. Tapi Malaysia sekarang ni bukan bayar pakai makanan asasi, bayar pakai duit. Jadi masalah seterusnya, boleh tak bayar zakat dengan duit? Jadi ikut mazhab Syafi'i asal, tak boleh mengeluarkan kadar nilai bagi bijirin tersebut tanpa khilaf ulama. Ini khilaf ulama mana ni? Khilaf ulama mazhab Syafi'i bukan 4 mazhab. Sebab kita menggunakan teks Kifayatul Akhyar. Jadi bila kita kata tiada khilaf ni, tiada khilaf dalam mazhab. Itu bagusnya. Beza dengan syarah minhaj. Syarah minhaj, okey, bila dia kata ada khilaf, boleh jadi khilaf tu dia bawa mari 4 mazhab. Luas sikit. Tiada khilaf ni, boleh jadi tiada khilaf dalam mazhab, boleh jadi tiada khilaf 4 mazhab, boleh jadi. Kalau dalam syarah minhaj tinggi sikit. Ini Kifayatul Akhyar, tiada khilaf dalam mazhab Syafi'i yang kata tak boleh bayar zakat ikut nilai. Mana dia hilang? Tak boleh bayar zakat ikut nilai. Dah macam mana ni? Tak ada khilaf. Tak ada khilaf dia kata. Jadi sebenarnya kita taklid mazhab lain. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam Ath-Thimarul Yani'ah, dia kata khilaf ulama. Boleh tak seseorang itu pindah mazhab? Dia asal mazhab Syafi'i, dia mazhab Syafi'i semuanya. Tiba-tiba dalam bab zakat mazhab
lain. Boleh tak? Khilaf 3 pandangan. Pandangan pertama, bab intiqal madhab ila al-madhhab al-ukhra, ila al-madhhab al-akhar, ada khilaf. Pertamanya, harus secara mutlak. Kedua, tak boleh secara mutlak. Yang ketiga, hak ni yang pandangan mu'tamad, ini yang kita pegang, iaitu jika berhimpun dua mazhab itu atas satu perkara yang tidak bercanggah dengan ijma', maka ia diharuskan. Jadi contohnya yang berlanggar dengan ijma', contoh orang yang selalu buat contohnya, dia nikah lah. Dia nikah tak ada wali, tak ada saksi. Ada isteri, ada suami saja. Dia pun akad nikah. Ini tidak sah dalam semua mazhab. Mazhab Syafi'i wajib ada suami, isteri, wali, saksi. Mazhab Maliki, suami, isteri, wali, saksi tak wajib. Mazhab Hanafi, suami, isteri, saksi, wali tak wajib. Jadi dia pun taklid mazhab Maliki dari sudut tak payah saksi, taklid mazhab Hanafi dari sudut tak payah wali. Dia gabung tak? Talfiq tak? Talfiq. Taklid tak? Taklid. Taklid dan talfiq. Tapi talfiq ni tak dibenarkan sebab apa? Sebab kalau tak ada wali, tak ada saksi, mazhab Maliki tidak sah, mazhab Hanafi tak sah, apatah lagi mazhab Syafi'i. Tu. Jadi tak boleh, tak boleh. Jadi isu sekarang ni kita mazhab Syafi'i ikut Imam Nawawi ni lebih kurang 2.6 kilo lah yang ditetapkan oleh ulil amri kita. Sekarang ni takaran Imam mazhab Abu Hanifah tadi berapa tadi? 3.8 kilo. Tu. 3.8 kilo. Jadi ikut mana? Tak berlaku talfiq ke? Ni isu lah. Ni perlu dibahas. Tak berlaku talfiq ke? Kalau kita bayar RM7. RM7 dengan harga RM7 ni dengan 2.6 kilo beras. Sekarang ni mazhab Syafi'i tak sah. Sebab apa? Sebab kita bayar ikut nilai. Tak sah. Mazhab Hanafi tak sah juga. Bukan tak sah, tak memadai. Sebab apa? Tak cukup 3.8 lagi. Walaupun dia kata boleh bayar zakat dengan wang. Boleh bayar zakat wang? Boleh. Sebab apa? Sebab dia kata keperluan sekarang. Keperluan sekarang ni tambah orang miskin bukan setakat beras. Kadang-kadang keperluan lain pun dia berhajat juga, bukan sekadar beras. Maka bolehlah pakai duit untuk bebas dia tu nak guna pakai untuk apa. Untuk hari raya dia nanti. Untuk beli beras kau beli daging ni ikut dia lah. Jadi gunalah nilai. Ini isu ni. Ini isu. Mana? Ikut mazhab Syafi'i tak sah sebab apa? Sebab dia guna nilai. Ikut mazhab Hanafi tak memadai sebab apa? Sebab kita bayar untuk takaran mazhab Syafi'i. Tiba-tiba mazhab Syafi'i kita guna tak pakai beras, kita pakai RM7. Sedangkan kalau ikut mazhab Hanafi sungguh, dia kena pakai 3.8 kilogram lah. Jadi ni kita persoalan jugalah. Persoalkan juga. Timbul persoalan juga. Macam mana? Kalau ulama-ulama Indonesia pun sama juga. Dia membahaskan juga. Kita kena bayar ikut 3.8 kilogram. Setakat kita tahu. Hatta Syekh Husni Ginting rahimahullahu ta'ala pun sebut itu. Cuma ada dalam mazhab Maliki, sebahagian mazhab Maliki namanya Syekh Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala. Bukan Ibn Qasim mazhab Syafi'i. Ibn Qasim mazhab Syafi'i ada dua yang terkenal. Ibn Qasim Al-Ghazi, pengarang kitab Fathul Qarib, ataupun pengarang kitab Misbahul Muhtaj Syarh Minhaj yang baru tu. Yang kedua, Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah, pengarang kitab Hasyiah Ibn Qasim ala Tuhfatul Muhtaj. Jadi dia kata, mazhab Maliki ni, dia kata dia nukil apa dia kata bukan dia kata lah, pengarang kitab Syarah Mukhtasar Al-Khalil. Dia kitab mazhab Maliki, dia nukil pandangan pertama Imam Malik dalam kitab Al-Mudawanah. Mudawanah tak silap nama dia. Mudawanah tak silap. Mudawanah ni lebih kurang macam Imam Syafi'i. Dia kata Imam Malik kata tak boleh bayar zakat dengan zakat fitrah dengan duit, tak boleh. Lepas tu dia kata Ibnu Qasim, Syekh Ibnu Qasim Al-Maliki rahimahullahu ta'ala kata boleh bayar zakat dengan duit. Dan takaran mazhab Maliki sama dengan kita mazhab Syafi'i. Jadi yang nampak sikit lah, yang untuk yang ni perbahasan ilmiah saja nampak sikitnya yang kita kalau kut Maliki yang Syekh Ibn Qasim nampak lah. Bolehlah kita bayar 2.6 kilo dengan duit sebab dia kata boleh bayar dengan pitih mazhab dia. Sekarang ni mazhab kita tak ada khilaf. Kalau mazhab kita ada khilaf tak apa. Contoh mazhab kita kata sebahagian kata boleh bayar duit, sebahagian kata tak boleh bayar duit. Tak ada isu lah. Masalah sekarang ni tidak ada khilaf. Mazhab Syafi'i kata kena boleh bayar dengan apa? Dengan duit. Tapi mazhab Maliki ada khilaf. Khilaf ada yang kata
kena bayar dengan beras. Ada yang kata bayar duit pun tak apa. Dan takaran mereka sama dengan mazhab Syafi'i. Cuma sekarang ni kalau ikut mazhab Maliki, Hanafi sungguh tak kena sangat. Sebab apa? Sebab mazhab Hanafi takarannya 3.8 kilo. Dan dibolehkan beri duit. Kan kita kata tak boleh talfiq yang mana semua mazhab tak sah belaka. Kalau ikut mazhab Syafi'i, bayar RM7 tak sah. Sebab apa? Sebab dia bukan beras. Ikut bayar dengan duit 2.6 kilo tak memadai menurut mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab dia tu 3.8 kilo. Jadi macam mana? Wallahu a'lam isu tu. Cuma yang kita kata tadi, Syekh Ibn Qasim adalah yang kata boleh bayar duit. Dan takaran mazhab Maliki sama dengan kita. Dan kalau saya, ni saya sendirilah tak wajib ikut pun, bayar 2 kali ya. Senang cerita, bayar 2 kali. Satu 2.6 kilo. 2.6 kilo kali 2 baru 5.4 kilo ya. Sepatutnya 3.8. Yang lebih 1.4 kilo sedekah lah dipanggil, tak panggil zakat lah. RM14 pun bukannya RM400. Tu kalau saya lah nak ihtiyat nak kata mazhab Hanafi sangat. Mazhab Hanafi sangat. Tapi ala kulli hal tak ada bunyi apa, ulil amri pun tak ada bunyi apa, sah saja bayar zakat RM7 dengan 2.6 kilo. Boleh jadi itu pandangan pandangan di negeri ataupun negara kita, mufti-mufti kita ni boleh kata itu satu pandangan. Dan boleh juga kita nak kata ikut Ibnu Qasim tadi pun boleh jadilah juga. Atas ihtimal Ibnu Qasim tadi kata boleh bayar dengan duit dalam mazhab Maliki, hal keadaan mazhab Maliki takaran yang sama dengan mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Tu ya. Itu dari sudut boleh bayar kedok dengan duit. Habis. Okey, boleh faham Ada soalan, boleh bayar soalan. Boleh ajukan soalan. Habis. Kemudian apa lagi? Habis. Kemudian masalah seterusnya. Habis. Okey, habis selesai. Okey, sekarang ni waktu bayar zakat. Waktu wajib kita dah bahas tadi 3 khilaf tu. Ni waktu secara umum. Boleh tak bayar sekarang? Boleh tak bayar esok? Bila? Dia waktu ni ada 5. Ini dinukilkan dalam kitab Bushrul Karim. Saya ambil daripada Ta'liqat Kifayatul Akhyar. Dia kata ambil pada Bushrul Karim. Okey, waktu pertama ni dalam kitab Kifayatul Akhyar dia sebut waktu harus sepanjang bulan Ramadan. Mana 1 Syawal. 1 Ramadan sampai 30 Ramadan ni waktu harus. Waktu harus ni bukan bermakna harus je bayar zakat fitrah, bukan. Zakat fitrah tu wajib, tapi boleh tak bayar zakat? Boleh, harus tu. Cuma pahala lebih tak ada lah tu ya. Yang kedua, waktu wajib, iaitu waktu wajib apa dia? Kalau kitab Bushrul Karim sebut tenggelam matahari pada akhir hari Ramadan. Hak ni balik pada khilaf 3 tadi. Ni pandangan mu'tamad lah. Cuma waktu wajib ni maksudnya apa? Bukan begini. Kita bayar sekarang, lepas tu sekali bayar wajib. Wajib bayar sekali lagi. Lepas tenggelam matahari. Bukan itu. Takut faham gitu Waktu wajib ni ialah maksud dia waktu yang mana bila berlaku hak ni wajib atas kita bayar zakat fitrah. Jadi bila berlaku tenggelam matahari wajib atas kita bayar zakat fitrah. Dah bayar dah? Bayar dah dulu. Sah tak? Sah. Tak payah bayar lagi. Sebab apa dia panggil masalah zakat ni at-taqaddum, mendahulukan bayaran itu boleh. Membayar zakat sebelum waktunya itu boleh dengan 2 sebab. Pertamanya, kalau ikut zakat fitrah ni dapat separuh akhir Ramadan, dapat separuh awal Syawal. Okey, boleh untuk taqaddum zakat, untuk mendahulukan bayar zakat walaupun belum wajib, boleh dengan kita dapat salah satu daripada 2 sebab ini. Jadi kita dapat dah, iaitu kita sudah berada pada bulan Ramadan. Jadi belum lagi Syawal, dia ada dah. Boleh taqaddum. Seperti mana boleh taqaddum bayar zakat harta. Contoh mah perak atau wang simpanan. Kita cukup dah nisab, tapi tak cukup haul lagi. Kita bayar siap-siap. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Cuma kalau isu kata tiba-tiba akhir-akhir tak cukup haul. Tu lain ceritalah. Nak kata kalau cukup nisab boleh bayar dulu, boleh walaupun tak cukup haul lagi. Dengan sekira-kira nanti kalau dah cukup haul tak payah keluar dah lah sebab dah bayar dah.
Sama juga dengan zakat fitrah. Kemudian kata musannif pula dah. Betul ni? Tu waktu harus. Waktu wajib. Kemudian yang ketiga, waktu fadilah. Waktu fadilah ni waktu yang sangat-sangat dituntut lah untuk kita bayar dapat pahala lebih. Iaitu sebelum sembahyang raya dan selepas sembahyang subuh. Sebelum sembahyang raya dan selepas sembahyang subuh. Hak ni kalau kita tengok ni, kalau kita pandang hak tadi, waktu wajib bayar zakat tu kan ada 3 khilaf. Pandangan kedua apa dia? Pandangan ketiga apa dia? Dia muta'alak dua masa. Pertama terbenam matahari, yang kedua selepas waktu subuh. Selepas waktu subuh hari raya. Dapat 2 waktu ni wajib bayar zakat atas pandangan kedua. Jadi ni seolah-olah nak ra'i hak yang pandangan kedua ni lah. Waktu fadilah, iaitu selepas sembahyang subuh sebelum hari raya. Sebelum sembahyang hari raya. Tu waktu fadilah, waktu yang sangat-sangat dituntut untuk bayar zakat. Kemudian yang keempat, waktu makruh, iaitu kita lewatkan bayar zakat fitrah sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Contohnya azam. Azam dia bayar zakat pukul 2 petang sebab terlupa. Tak apa. Ataupun sengaja, malas nak bayar. Sampai 30 Ramadan malas lagi, bayar pukul 3 petang. Boleh tak? Boleh, tapi makruh. Waktu haram pula lewat sampai terbenam matahari 1 Syawal kalau tak ada uzur. Saya saja buat. Tapi kalau ada uzur, contohnya terlupa, tak sengaja, tak apa, tak haram, tapi wajib bayar, wajib qada juga. Contoh dengan sebab uzur, contoh dia apa dia? Harta dia hilang kurang daripada 2 marhalah. Hilang harta. Dan jarak hilang harta tu kurang 2 marhalah. Uzur. Lepas tu bayar lewat. Lepas tu haram tak haram? Contoh harta dia hilang pada malam raya. Sampailah pukul 9 malam nak masuk 2 Syawal. 9 malam 2 Syawal tu, baru ada harta balik. Wajib bayar. Haram tak haram. Sebab apa? Uzur. Tapi kalaulah hilang harta tu lebih daripada 2 marhalah, maka tak wajib sama sekali bayar zakat. Sebab dia macam orang fakir. Dia kategori macam orang fakir, hilang habis harta. Ni jarang berlaku lah. Dia panggil takdir saja ni. Kemudian masalah seterusnya ialah zakat fitrah untuk anaknya yang masih kecil, masih kanak-kanak. Jikalau seseorang mengeluarkan daripada hartanya akan zakat fitrah anaknya yang masih kecil, maka hukumnya harus meskipun anaknya yang masih kecil itu kaya sekalipun. Contoh, seseorang ni namanya Azam. Anaknya nama Mak Azam. Mak Azam ni kaya. Dia ada RM30,000 sebab orang bagi. Jadi, boleh tak kita ni nak keluar zakat untuk dia? Boleh. Walaupun kaya. Kerana dia bawah tanggungan kita. Tu Sebaliknya, kalau zakat fitrah anak yang sudah dewasa pula, yang sudah baligh, maka kalau seseorang mengeluarkan daripada hartanya akan zakat fitrah anaknya yang sudah dewasa, maka hukumnya tak boleh, melainkan dengan izinnya, seperti mana ajnabi. Contoh azam nak bayar zakat untuk anak dia yang sudah baligh 20 tahun. Tak boleh melainkan dengan izin. Kalau bayar juga tidak sah bayaran dia, hanya jadi sedekah jelah. Tak melepaskan kewajipan orang yang anak dia yang besar tadi daripada zakat. Begitu juga azam. Dia bayar untuk awet dia contohnya, ajnabiyah. Bayar zakat. Sedangkan awet ajnabiyah tadi tu di bawah zakat fitrah, pak dia tapi dia nak bayar. Ada izin tak? Tak ada izin, tak sah. Ada izin, sah. Sama juga. Macam ajnabi. Anak yang dewasa ni macam nak bayar ke ajnabi, sama sahaja. Dia perlu izin. Maka jikalau ajnabi tadi atau anak yang dewasa tadi memberikan keizinan padanya untuk membayarnya, maka harus dia bayar. Maka zakat fitrahnya itu sah jikalau orang yang memberikan keizinan itu niat membayar zakat. Dia niat. Contoh kita wakil kepada seseorang untuk tolong dia bayar zakat untuk kita. Kita niat. Sah. Ataupun orang yang keluarkan zakat untuk kita tu yang berniat, kita serahkan niat pada dia. Tafwid niat dia panggil. Tafwid niat. Kita serahkan niat zakat pada dia, dia pun bayar zakat untuk kita. Sah juga. Sebab tu perlu izin. Dah selama ni kalau tak izin macam mana? Ada sebahagian pandangan ulama mutakhirin kata sah juga pak keluar kerana ikut uruhnya pak keluar untuk anak. Namun tu bukan pandangan yang dalam kitab-kitab turas mazhab Syafi'i lah. Tu pandangan kontemporari. Sebaiknya guna duit sendirilah. Tu. Jikalau anaknya yang dewasa itu gila, dah kalau fakir kembali pada tadi, fakir tak ada apa, tak wajib lah. Kalau anak dewasa, dah aku ni tak kerja tak apa ni, fakir satu, tak dapat kerja, tak ada harta, fakir,
Macam mana? Kau tak wajib zakat habis cerita sebab dia fakir. Jikalau anaknya yang dewasa tu gila, barulah harus dia mengeluarkan zakat untuknya. Seperti anaknya kecil tadi. Dia dewasa dah. Azam contohnya. Dia ada anak yang nama Mak Azam. Mak Azam tu gila. Umur dia 30. Boleh dia keluar? Boleh. Walaupun tak ada izin. Sebab apa? Sebab dia ni nak izin je mana dia gila. Dia macam orang anak kecil tadi. Anak yang kecil tadi. Nisbah orang yang majnun tadi tak wajib bayar zakat sebab dia bukan mukallaf. Tapi kita nisbah kita nak tolong buat keluar boleh tak? Boleh. Nisbah kita nak buat keluar boleh. Nisbah dia tak wajib sebab dia majnunnya. Dia gila bukan mukallaf. Semua yang muslimi apa? Yang wajib ibadat atas kita ni semua kalau dia ni mukallaf. Cuma anak yang kecil tadi tu, itu wajiblah untuk dia bayar. Sebab dia bawa tanggungan nafkah dia dan wajib dia berzakat untuk dia. Sebab dia orang yang wajib dia tanggung nafkah macam tadi. Kemudian bila kita sudah bahas berkaitan dengan orang yang wajib kita bayar zakat. Zakat apa yang kita perlu beri. Ghalib tu apa dia. Makanan asasi apa yang kita beri. Duit boleh beri zakat dengan duit ke tidak. Kemudian yang terakhir sekarang ni, siapa yang kita nak beri zakat ni? Dia panggil ada asnaf. Asnaf yang 8. Okey, asnaf yang pertama fakir. Siapa fakir? Orang yang tak ada harta langsung. Tak ada harta. Orang bagi tidak. Orang hadiah duit tidak. Tak ada apa langsung. Fakir. Dan juga tak ada kerja. Tak ada kerja. Dia tak kerja lagi. Dan dia tak ada orang bagi duit. Fakir. Wajib zakat? Tak wajib zakat. Dan dia mustahak. Dia mustahik. Dia orang yang berhak dapat zakat. Tapi macam tadi, orang bagi sebab dia fakir, bagi dia. Lah kali ada lebihan. Dia wajib bayar zakat. Nisbah dia itu mampu bayar. Nisbah dia ni boleh terima zakat, boleh sebab dia fakir. Ingat tu Contohnya dia memerlukan 10 dirham tetapi hanya ada 2 dirham saja. Tu fakir. Istilah senangnya ialah kalau seseorang itu dia hanya ada duit ataupun ada bekalan separuh kurang daripada separuh benda yang sepatutnya dia dapat, maka tu fakir. Sekarang ni 10 dirham contohnya, 10 ringgit. Dia hanya dapat kurang 5 ringgit. Tak mampu nak tanggung. Tu fakir. Kalau lebih 5 ringgit, kurang 10 ringgit, tu miskin. Tu akan datang. Jadi bila fakir, adakah penuntut ilmu kategorikan sebagai fakir dan boleh dapat zakat? Itu khilaf pada 3 pandangan. Khilaf pada 3 pandangan. Pandangan yang mu'tamad dan sahihnya ialah jikalau seseorang mampu bekerja tetapi dirinya bersibuk-sibuk dengan belajar ilmu syarak, dengan sekira-kira bahawa jikalau dia bekerja niscaya terputuslah manfaat ilmu yang akan bakal diperolehinya, maka halal diberikan zakat kepadanya. Penuntut ilmu mana? Penuntut ilmu syar'i dan fardu kifayah sahaja. Tu diqaidkan dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj oleh Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala. Jadi penuntut ilmu syarak dan dia belajar ilmu fardu kifayah, dengan makna kalau dia kerja akan menyebabkan terhad dia punya pembelajaran dia untuk hasil ilmu, bahkan dia untuk memanfaatkan ilmu, maka boleh diberikan zakat pada dia. Jadi zakat. Jadi penuntut ilmu ni dia panggil bawah kategori fakir. Jadi lagu mana? Ada sebahagian orang pusat zakat contohnya yang mengkategorikan sebagai fi sabilillah. Fi sabilillah itu ada qaulah. Ada qaul yang mengatakan bahawasanya talibul ilmi syar'i, talibul ilmi syar'i itu di bawah fi sabilillah. Tapi fi sabilillah kena ingat, kalau fi sabilillah dia hanya boleh keluarkan duit tu untuk belajar sahaja, tak boleh benda lain. Beza dengan fakir. Fakir ni bebas nak buat apa. Mungkin itulah masalah dia tengok. Takut-takut pelajar ni dia guna duit ke lain. Jadi senang. Fi sabilillah mana untuk belajar je. Tak boleh guna untuk lain. Macam sebab fi sabilillah asalnya untuk berperang. Sebab apa? Orang yang perang tak dapat harta fight. Harta rampasan perang, harta fight dia panggil. Tak dapat. Dia boleh dapat zakat, boleh dapat zakat. Dapat zakat tu untuk beli harta, untuk beli alatan perang sahaja. Tak boleh dia guna untuk benda lain. Kiyahlah kalau orang yang belajar fi sabilillah ni hanya untuk belajar je. Tapi beza kalau kategori fakir. Pandangan kedua, tak boleh beri zakat langsung secara mutlak. Ni kesian lah. Pandangan yang seterusnya, jikalau penuntut ilmu tersebut orang yang bijak, lagi diharapkan dirinya menjadi alim
dan dapat memberikan manfaat pada suatu hari nanti, maka dirinya berhak mendapat zakat. Kalau tidak, sekadar penuntut ilmu malas-malasan, tak wajib. Tak dapat. Pandangan ketiga. Maknanya di pandangan ketiga ni, dia khususkan penuntut ilmu yang ada harapan bakti untuk jadi alim saja boleh dapat. Hak jadi jahil, malah, main game banyak, tak boleh. Cuma kita ni walaupun atas pandangan sahih secara mutlaknya dia ni penuntut ilmu syar'i, lagi pula mengaji ilmu fardu kifayah, janganlah buat main-main kan dengan apa? Dengan zakat tadi. Tu harta orang, amanah orang beri pada kita untuk belajar. Jadi teruskan guna duit tu untuk belajar sahajalah. Kemudian kategori seterusnya miskin. Miskin ni ialah orang yang mempunyai harta dan boleh sara hidup tetapi tak mencukupi. Seperti berhajat pada 10 dirham, dia ada harta, ada kerja, tapi dapat 7 dirham. Maknanya selebih pada separuh. Lebih pada separuh dan tidak mencukupi. Itu miskin. Maksud mencukupi sara hidup ialah segala makanannya, minumannya, pakaiannya, seluruh kos yang mesti ditanggung yang layak dengannya tanpa berlaku pembaziran. Macam tadi itulah yang kita kata. Termasuk sekali orang yang dinafkahkan, kos rumah, pembantu, pakaian yang bentuk aurat sahaja, dan yang tak membazir. Jadi makanan yang sekadarnya sahaja, minuman yang sekadarnya sahaja, bukan makanan yang beli banyak tak cukup. Sebab apa tak cukup? Sebab nak makan lebih. Tu tak kena. Ni makan sekadarnya, ada lebih tak? Ada lebih. Wajib zakat. Makanan sekadarnya, tak ada lebih, tak wajib zakat. Tapi makan banyak, hak ni lah yang cukup bagiku. Kalau kurang tu tak kenyang. Padahal kurang tu cukup dah untuk dia. Cuma nafsu ikut nafsu, dia nak banyak lagi, menyebabkan tak cukup untuk bayar zakat. Tu tak kena. Tu bazir dia panggil. Tu ya. Habis. Kemudian yang seterusnya, amil zakat. Siapa amil zakat ni? Orang yang disuruh pemimpin untuk mengutik zakat supaya diserahkan kepada orang yang berhak mendapat zakat. Jadi harus amil zakat. Pengutik zakat ni dapat zakat juga dengan beberapa syarat. Pertama, dia seorang faqih dalam zakat. Bagus. Seorang yang reti serba-serbi dalam bab zakat. Tapi dia kata tadi, jikalau hanya ditugaskan kepadanya untuk mengambil zakat orang dan memberikannya kepada orang yang berhak sahaja, maka ni tak syarat faqih lah. Kalau syarat faqih habis ya. Amil surah masjid tu terpakat-pakat tak mau jadi amil. Sebab apa? Sebab aku bukan tok pekoh zakat pun. Aku bukan tok pekoh zakat. Aku tolong kutik je, tolong baca doa sikit, tolong akad sikit. Jadi akad tak wajib pun. Yang kalau zakat surah masjid kalau bayar zakat. Dia bagi satu kertas atau satu tulisan tu, suruh kita sebut. Aku bayar zakat fitrah ini. Tak wajib pun. Yang wajib kita niat je. Kita buat keluar daripada dompet kita. Tu pun boleh. Ataupun waktu serah pun boleh. Bila-bila. Atau sebelum kita buat keluar dompet pun boleh. Asalkan ada niat. Jadi niat zakat fitrah ni dia macam puasa. Iaitu sebelum terbit matahari. Dia tidak wajib muqtarinan bifi'lih. Dia tidak wajib muqtarinan bifi'lih. Macam niat puasa. Niat puasa tak boleh. Subuh pukul 6 kita niat. Tak boleh. Kena sebelum. Kerana darurah. Begitu juga zakat. Zakat kita boleh niat sebelum. Boleh niat semasa dan ketika serah. Boleh berlaku. Habis. Kemudian seterusnya, orang yang layak dapat zakat, ambil zakat ni syarat seterusnya seorang yang amanah. Bukan khianat lah, ambil duit. Seorang bagi duit RM7 kat dia pergi seruk dalam poket dia. Tu tak boleh lah. Kemudian seterusnya merdeka. Jadi hamba jadi amil tak dapat zakat. Seterusnya seorang yang tak fasik. Kalau fasik tak boleh zakat. Tidak fasik bukan adil. Adil tak mestinya tidak fasik tak semestinya adil. Adil semestinya tidak fasik. Itu umum khusus mutlak. Tidak semua orang tak fasik itu adil, tapi semua orang adil itu mesti tak fasik. Sebab tidak fasik tak semestinya adil. Kerana syarat adil ni pertama, dia itu tidak melakukan dosa besar walaupun satu. Tidak berterusan dosa kecil dan lebih amalan taat dia, dan juga tidak menjatuhkan maruah. Jadi banyak adil ni. Syarat adil ni banyak. Jadi kalau semata-mata adamul fiski, tidak fasik tapi dia buat perkara yang menjatuhkan maruah, hak ni dia tidak fasik tapi tidak adil. Dia ni tak fasik dan tak adil. Sebab apa? Sebab dia tak melakukan dosa besar, tak melakukan dosa kecil terusan, tapi dia menjatuhkan maruah dia dengan buat sesuatu. Contohnya, dia cium bini depan orang. Itu menjatuhkan maruah. Tapi tak fasik. Jatuh maruah saja. Hak ni boleh jadi amil zakat,
tapi nak jadi saksi akad nikah tak boleh lah sebab syaratnya adil. Okey. Tu dah kita bahas dalam kitab Tuhfatul Tulak dulu dah. Betul. Kemudian seterusnya ialah seorang mukallaf, makna baligh dan berakal. Makna kalau dia budak-budak tak boleh lah. Kalau dia gila pun tak boleh. Kemudian seorang lelaki, makna orang perempuan tidak boleh menjadi amil zakat. Dan yang bukan tak boleh, makna kalau orang perempuan jadi amil zakat tu, dia tak dapat zakat lah untuk amil tu. Boleh tak amil orang perempuan? Tak silap tadi terbaca tadi. Amil. Ya, dia panggil kata wala takunul mar'ah amilatan. Dia kata wala takunul mar'atu amilatan. Tak boleh perempuan tu jadi amil. Dan tak dapat zakat lah. Okey. Seterusnya yang terakhir dia mesti orang Islam. Jadi orang kafir tak boleh lah tutik zakatnya. Dia tak dapat lah zakat tersebut sebab dia orang kafir, dia kena orang Islam. Okey, habis. Asnah yang seterusnya yang keempat, muallaf, itu orang yang baru masuk Islam. Sebab apa? Kerana jinak hati mereka, baru nak berjinak dengan Islam. Maka berlaku khilaf ulama bila nak bagi duit zakat ni pada mereka. Pandangan pertama, diberikan zakat hanya ketika berhajat kepadanya sahaja. Makna kalau muallaf itu tak berhajat pada harta, tak boleh bagi. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua ni pandangan mu'tamad, iaitu tak disyaratkan berhajat pada harta. Semata-mata dia muallaf boleh bagi. Lepas tu dia nak buat apa dengan duit tu, lantak dia lah. Kemudian orang kafir tidak boleh diberikan zakat kepadanya tanpa khilaf ulama. Khilaf ulama mazhab Syafi'i sahaja, tanpa khilaf ulama. Kerana mereka tu kufur. Dah lagu mana setengah negeri yang ada fatwa mengatakan ada boleh beri zakat pada orang kafir, itu mazhab lain. Mazhab kita tidak ada khilaf, tidak boleh untuk beri pada orang kafir. Ilah dia ialah kufrihim, bi kufrihim, sebab kufur mereka itu. Habis. Kemudian asnah yang kelima, ar-riqab. Ar-riqab ni hamba mukatab. Okey, dia dalam firman Allah Taala, kita tak baca. Allah Taala sebut dalam Quran, innamas a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Ini sekarang ni riqab. Riqab dah dia hamba mukatab, iaitu penghulu. Contohnya azam, dia ada hamba namanya mat azam. Diberikan tempoh, kamu ni akan merdeka dengan syarat kamu bayar sebulan RM200 dalam tempoh 5 bulan. Maka selepas 5 bulan dia bayar RM200, merdekalah dia. Jadi orang ni boleh bayar zakat. Syaratnya ialah mesti sah akad kitabah dia. Akad mukatab itu sah lah, tak tarik balik dan sebagainya, sah. Maka boleh beri zakat pada dia untuk bayar ketuan dia. Ni hanya boleh digunakan untuk bayar ketuan dia sahaja, yang mana dia akadkan kitabah tadi RM200 sebulan dalam tempoh 5 bulan. Mana 200 1000 lah. Dan seterusnya ialah orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang ni, kalau dalam kitab Kifayatul Akhiyah, dia ada bahagi pada 3. Jadi kita ringkaskan orang berhutang ni, hutang dia hutang yang sepatutnya dia hutang lah, bukannya hutang yang maksiat, bukan. Bukannya hutang yang maksiat, bukan. Hutang yang mana kalau tak bayar boleh memudaratkan diri dia, boleh bayar hutang. Hutang apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad. Hutang. Ini orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang, hutang mana? Hutang yang mana tidak maksiat. Kalau hutang yang bermaksiat, contoh hutang judi, tak boleh. Hutang judi tak boleh beri zakat. Tak boleh beri zakat pada dia. Sebab apa? Sebab judi haram. Jadi dia nak bayar harta hutang yang haram, tak boleh. Kemudian seterusnya, second last, fi sabilillah, iaitu orang-orang yang berperang yang tidak diberikan kepada mereka harta faid. Harta faid ni harta rampasan perang lah. Dia panggil harta faid, dia tak dapat, maka boleh bagi zakat pada dia. Tapi mereka ni hanya boleh beri alatan perang sahaja, benda-benda berkait dengan peperangan sahaja, tak boleh benda lain. Sama juga kalau orang yang belajar, kalau dikiaskan dengan kategori fisabilillah, hanya boleh guna untuk belajar sahaja, tak boleh benda lain. Beza dengan fakir. Dan yang terakhir ialah ibnus sabil. Siapa? Orang yang bermusafir. Orang yang musafir putus bekalan. Maka syarat nak dapatnya ialah pertama, safar dia bukan maksiat. Kalau safar contoh tujuan maksiat dia untuk berzina, tak boleh dapat zakat.
Maka diberikan pada safar ta'at. Safar ta'at boleh mana? Sunat dan wajib. Contoh, hak wajibnya umrah haji. Contoh. Tapi safar yang harus boleh tak? Khilaf ulama, pandangan mu'tamad, pandangan sahih, boleh. Boleh juga dapat. Safar yang mubah ni contoh apa dia? Niaga. Nak pergi KL buat apa? Nak berniaga bazar Ramadan daripada Terengganu. Jadi terputus bekalan tiba-tiba tengah-tengah tu. Boleh dapat? Boleh dapat. Tidak ada bersamanya perkara yang sudah dihajatinya. Hak ni terputus bekalan ni. Maka diberikan kepada orang yang tiada harta langsung. Tak ada harta, putus bekalan. Tak ada. Dia berhajat RM10 untuk sampai ke Kuala Lumpur. Tiba-tiba tak ada. Tengah-tengah jalan tak ada RM10 tu. Boleh pergi. Ataupun orang yang ada harta tapi di tempat selain tempat tujuan safarnya. Dia nak pergi KL. Tapi hartanya itu ada di Kedah. Dia nak on the way KL, habis putus bekalan. Ada harta. Bukan tak ada langsung. Tapi harta tu bukan dekat tempat yang aku on the way nak pergi ni. Tapi ada dekat Kedah. Aku nak pergi KL. Maka boleh beri kepada dia zakat kerana sudah putus bekalannya. Habis. Wallahu a'lam. Setakat tu je lah. Tidak ada soalan? Setakat itu sahaja perbahasan yang boleh kita beri selama lebih kurang sejam setengah ni. Boleh ada 6 minit lagi untuk soalan ke apa ke. Boleh lah. Jadi zakat fitrah antara zakat yang mana wajib dibayar atas setiap orang Islam. Dan sekarang ni kita sudah Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang ni kita sudah Allahumma salli ala Muhammad. Kita sudah hampir nak habis dah 11 Ramadan lagi. Hari ni 19 Ramadan. Lagi bakinya 11 Ramadan. Lagi bakinya ialah 11 Ramadan. Bakinya ialah 11 Ramadan lagi. Dan tak lama lagi kita nak raya pula. Jadi kita saya ada dulu buat satu kitab. Bukan kitab tusun gitu-gitu, tulis gitulah, macam Kashfun Niqab lah. Kitab berkaitan dengan sembahyang sunat hari raya sahaja. Ada kitab tu. 20 muka surat. Kita dulu masa degree tulis gitu ya. Tu pun nak kemas lagi, kemas kini boleh lah. Kita apa nama? Kalau kemas kini tu bolehlah kita Allahumma salli ala Muhammad. Boleh nak pering ke? Kita ada tulis kaitan dengan sembahyang hari raya sahaja. Tu pun kena kemas juga tu sembahyang raya nanti. Bila nak takbirnya, ada pelbagai sudut lah. Sembahyang raya, takbirnya, kemudian takbir bila, sembahyang bila, khutbah bila, kalau bertembung gerhana dengan hari raya contohnya, apa yang nak diutamakan dan sebagainya, kita ada tulis. Kita ada soalan? Nampak Ustaz doa tu. Tak ada soalan, setakat itu sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi apa yang kurang daripada saya, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, kalau ada salah dan silap, boleh beri teguran insya-Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.